ataupun ganggu. Mungkin yang tadi tu cerita mungkin sebab dia buat tak tahu je kot kan. Patutnya dia buat macam takut-takut sikit ke apa kan, mungkin benda tu dah, oh benda ni tahu dah aku ada macam tu. Tapi dia buat tak tahu, dia buat kering kan, macam. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ni FJ nak ceritakan dekat korang satu kisah yang FJ baca dekat video FJ sebelum ni, iaitu video berlaku kejadian ada benda menumpang dekat atas kereta, yang berlaku kejadian itu pada waktu maghrib lah. Jadi apabila FJ mengeluarkan akan kisah tersebut, ada satu kisah ni yang bagi FJ agak menarik untuk FJ sharekan kepada korang, yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber FJ di dalam ruangan YouTube ni. Jadi FJ rasa kisah ini agak menarik untuk FJ ceritakan. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama akan baca kisah ini terlebih dahulu. Okay? Baik, kisah ini disampaikan oleh Tok Wan Zorok Steady nama dia, tapi kita tak tahu nama sebenar. Okey, kita bacakan sahaja. Salam bro FJ dan semua followers FJ yang saya hormati. Cerita ini tidak pernah saya kongsikan di media sosial, dan pada saya cerita ini adalah pengalaman yang paling ekstrim yang pernah saya berhadapan. Minta maaf cerita saya terlalu panjang. Pengalaman saya bermula yang berlaku di waktu maghrib di sebuah tempat simpan peluru dan bahan letupan. Masa tu saya dalam perkhidmatan negara polis, kerja shift petang pukul 3 sampai 11 malam bersama seorang korporal. Hanya 2 orang saja pada satu shift. Memang aman, tempat itu sunyilah sangat. Kebanyakan bangunan, iaitu bangunan lama British, di sekeliling situ kosong, tidak berpagar. Cuma bangunan yang kami jaga hanya sebuah, tidak bertingkat dan sebesar padang futsal yang berpagar. Tinggi macam pagar penjara yang terletak paling hujung menghadap ke hutan. Kami harus masuk pintu pagar itu dan kunci pagar itu dari dalam menggunakan mangga yang besarnya sebuah mangga juga. Okey, sebesar biji buah mangga tu. Kami cuma jaga di luar bangunan yang berkunci rapi. Itu hari pertama saya buat sentri di sana. Setelah kunci pagar itu dari dalam, kami akan buat satu pusingan di luar bangunannya untuk memastikan tempat itu clear. Di belakang bangunannya ada satu kerusi bench kayu panjang yang menghadap hutan untuk kami duduk dan berborak sampai habis kerja. Kononnya kami berborak-borak sehingga menjelang maghrib. Semasa berborak itu saya terperasan ada serba putih bersembunyi dari satu pokok ke pokok yang lain. Apabila saya cuba fokus, rupa-rupanya dia terbang dengan jelas dari satu pokok ke pokok yang lain. Dalam hati berkata, takkan hantu terbang waktu masih terang ni, belum gelap sangat pun. Korporal saya tak nampak langsung. Akhirnya kami bercadang untuk keluar dari kawasan pagar tinggi itu dan beredar pergi ke main building 200 meter di luar kerana hari dah semakin gelap. Kami tak sepatutnya tinggalkan tempat itu sebelum sampai masa. Besoknya saya kerja shift malam pukul 11 malam sampai pukul 7 pagi. Nasib tak baik kena tempat yang sama lagi. Kali ini saya bersama partner yang lain kerana korporal yang semalam dah habis perkhidmatannya. Selepas 2 jam kami sampai di tempat itu, inspektor saya yang berbangsa Sing pun datang untuk periksa kami dan belikan kami mi goreng mamak untuk santapan malam kami. Sebelum dia beredar, dengan serius dia berpesan kepada saya, hati-hati, tempat ini keras. Meremang saya dibuatnya. Teringat benda putih yang terbang semalam di waktu maghrib. Dalam hati dah dapat rasa malam ini pasti akan kena checkmate ataupun kena ganggu lah kan. Macam biasa, kunci pagar dari dalam, buat satu pusingan. Ini kali kami angkat bench kayu dari belakang dan alihkan ke tepi bangunan. Sebabnya kat tepi bangunan terang dengan lampu spotlight. Taklah seram sangat kan. Setelah menikmati makan malam free, partner saya dah mula mengantuk dan nak tidur pula. Dia pun pergi berbaring di guard house
yang tanpa pintu terletak tak jauh dari bench. Guard house tu tak besar mana, hanya muat-muat untuk satu orang duduk. Jam dah pukul 2.30 pagi, saya masih belum mengantuk lagi. Apa lagi, saya pun on Walkman mainkan kaset lagu Dio Holy Diver yang baru launch. Itu baru mulanya waktu yang menyeramkan. Dalam syok dengar lagu, saya rasa seperti ada sesuatu yang kipas dan berangin dari atas kepala saya. Saya tanggalkan headphone. Saya dapat dengar dengan jelas seperti ada ayam kibas kepak dengan kuat di atas kepala saya. Dalam hati bertanya, kat sini ada ayam ke? Kalau ada, dianya bertenggek kat mana? Sedangkan tempat saya duduk ini lapang. Saya dah mula cemas sikit. Saya cekalkan hati, tak nak tengok ke atas. Oleh kerana mungkin saya buat dek je, berarti buat tak tahu benda tu terus simbah saya dengan air yang sangatlah busuk. Habis basah rambut dan uniform saya. Dia dah main kasar lah pula. Saya masih cekalkan hati, tak nak tengok ke atas. Confirm yang saya akan pingsan atau kena rasuk kalau tengok ke atas. Plan B. Jadi sebelum benda tu turun di depan dan tunjukkan diri dia kepada saya, adalah lebih baik saya join partner saya tidur. Saya mula baca surah Al-Ikhlas tanpa henti. Tiba-tiba benda tu terus berhenti dari kibas kepaknya. Apa lagi, tanpa lengah lagi, saya pun pergi join member yang tidur dekat guard house tu, yang sempit lah sangat tu. Saya tak putus-putus baca surah Al-Ikhlas sampai bawa tertidur. Besok paginya rambut dan uniform saya dah pun kering dan tak berbau busuk lagi. Saya tak cerita pun dengan kawan saya, biarlah jangan sampai dia tahu, nanti susah pula dia nak kerja. Mungkin ada di antara anda yang pernah kena simbah dengan air busuk, boleh share. Maaf terlalu panjang cerita ini. Okey, baik, inilah kisah yang disampaikan oleh, dia tak berikan nama sebenar lah, iaitu Tok Wan Zorrock Steady nama gelaran dekat YouTube ni. Diceritakan berkaitan dengan pengalaman beliau diganggu di sebuah dia tak pastilah sama ada tempat simpanan peluru ni dekat pusat latihan polis ataupun balai polis, dia tak sure. Dan dia kata diorang kena sentri lah, iaitu berjaga malam untuk jaga kawasan di sekitar tempat penyimpanan peluru itulah. Jadi sehari sebelum dia kena ganggu itu, dia ternampak lah akan ada benda putih yang terbang daripada satu pokok ke pokok yang lain. Macam dia mention, kawasan yang bangunan dijaga itu menghadap ke hutan lah, maksud kiranya hujung bangunan lah. Dan dia pun dia mention tentang keadaan bangunan tu. FJ rasa kalau siapa-siapa orang polis ataupun mungkin tentera ke apa ke, FJ rasa boleh faham kot cerita tersebut. FJ tak berapa jelas sangat sebab FJ tak dapat bayangkan keadaan bangunan tu macam mana. Cumanya FJ dapat bayangkan keadaan bangunan tu adalah terletak di sebelah hutan je lah, di hujung bangunan. Jadi dia nampak pada waktu maghrib ada benda yang telah terbang-terbang daripada satu pokok ke pokok yang lain. Okey, dan itu sajalah. Dan pada malam tu pun dorang kalau tak silap dia caw daripada tempat tu, daripada tempat yang dijaga tu 200 meter ke bangunan yang utama lah. Dorang duduk kat situ, dorang tak pergi pun jaga betul-betul dekat bangunan yang simpanan peluru itu dan sebagainya lah. Okay, kemudian keesokan harinya beliau kena jaga lagi tempat yang sama, tapi partner dengan orang lain lah. Dan pada keesokan harinya beliau kena jaga daripada pukul 11 malam sampai ke pukul 7 pagi. Jadi di sinilah detik-detik gangguan yang mungkin agak teruk lah beliau kena, iaitu dia kata ada kena simbah dengan air kan. Tetapi daripada apa yang diceritakan itu, FJ dapati bahawa mungkin kejadian ini berlaku pada zaman dulu lah, bukan zaman sekarang. Sebab dia kata dia dengar Walkman. Okay, dia dengar Walkman, jadi dia mainkan kaset. Jadi FJ bila baca tu, dia kata dia main Walkman, mainkan kaset itu adalah zaman FJ sekolah rendah dulu lah. Memang zaman 90-an ke atas macam itulah. FJ rasa masa tu. Okay, jadi kita tak boleh nak bayangkan keadaan itu macam keadaan sekarang, berbeza. Jadi pada zaman tu apa benda telefon pun FJ rasa tak ada, cuma ada Walkman. Jadi dia pun mainkan Walkman ketika malam tersebut, dan kawan dia nak pergi tidur lah sebab ngantuk dan sebagainya kan. Jadi kawan dia pergi tidur dekat guard house. Dia tak pastilah, mungkin bilik macam bilik pengawal tu kot, yang kita selalu nampak kat bangunan kan. Ada kita macam contoh nak masuk sekolah ke apa kan, ada guard house macam itulah dia rasa keadaan itu. Dan dia tinggal seorang sebab beliau tak boleh tidur lagi. Tapi waktu dia tengah dengar lagu tu, tiba-tiba dia kata ada benda yang seperti mengipas, macam ayam lah kot, sedang macam bunyi. Mungkin dia rasa dia mention kan ayam itu sebab mungkin bunyi tu bunyi macam ayam sedang
mengepak lah kot kan, bunyi tak biasalah sebab mungkin dia dah biasa dengar. Macam MJ dulu masa kecil-kecil selalu dengar ayam terbang apa semua kan, kita dah biasa dengar ayam mengepak, menyayap gitu kan. So dia kata ayam, tapi dia tak berani pandang atas, dan dia pun merasai akan angin daripada contoh dia ayam tu mengepak kan, dia rasa angin tu. Okey, tapi beliau tidak pandang ke atas sebab beliau rasa itu adalah bukan ayam lah, sebab dikatakan oleh beliau berada di tempat yang lapang, jadi agak mustahil kalau katakan ada ayam atas kepala, dia bertinggi kat mana. Betul, dimension tu betul lah. Melainkan kalau dia duduk bawah pokok ataupun dia duduk bawah tiang elektrik ke apa ke, mungkin ada kemungkinan dia ayam ke apa kan. Tapi dia kata dia berada di kawasan lapang, tak ada pokok, tak ada apa dan sebagainya, apa yang mengepak tu kan. Jadi dia pun tak nak tengok lah ke atas tu, sebab dia tahu mungkin kalau tengok ni sehari kan nampak benda yang pelik-pelik, daripada tengok baik dia tak payah tengok lah. Jadi dia pun buat tak tahu je, buat kering kan. Jadi biasa dia buat kering, buat tak tahu tu, benda tu pun menyiram air busuk kepada dia. Seperti yang dia mention tadi, rambut dia basah, baju dia basah. Dia tak tahulah banyak mana, tapi kalau baju basah ni, kalau baju basah, kepala basah ni, kemungkinan itu adalah air yang banyak lah, air busuk dia kata. Air busuk, air yang banyak, bukannya air yang sikit. Kalau nak kata tahi burung ke, tahi ayam ke, dia rasa tak adalah sebanyak itu. Tapi kalau dia kata sampai kepala dia basah, baju dia basah, dia tak tahulah air apa yang disiram daripada atas kepala dia tu. Cumanya kalau tak silap FJ, Apek Kuban pernah cerita tau, berkaitan dengan ni dia cerita dengan FJ sendirilah. Waktu kita orang dalam kereta tu, waktu kita orang sembang-sembang, dia cerita tentang air kencing langsui. AJ tak pasti sama ada Apek Kuban yang cerita ataupun AJ baca daripada ruangan komen berkaitan dengan air kencing langsui ni. Kalau tak silap AJ, Apek Kuban yang cerita. Adalah kisah dia macam tu lebih kurang. Jadi bila dah berlaku kejadian macam tu, dia pun pergi balik ke tempat yang member dia tidur tu, iaitu di guard house, dan beliau pun baca surah Al-Ikhlas lah, seperti yang dimention tadi. Jadi apabila dia baca apa semua, bunyi tu tidak kedengaran dan gangguan itu mungkin terhenti di situlah. Jadi apabila beliau bangun pagi, keadaan rambut beliau dah kering, baju beliau dah kering dan sebagainya, dan air busuk itu pun telah hilang. Okey, itulah keadaan yang berlaku kepada diri dia. Cumanya dia tak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Okey, sebab tu dia tanya last kali, dia kata, pernah tak korang ada pengalaman disirami oleh air busuk? Okey, so berbalik kepada kisah itu, kita cuba fikirkan, kalau nak kita macam zaman sekarang, kita fikir bila dia baca tu macam kawan-kawan prank lah kan. Kalau zaman sekarang ni lah kan, kita zaman prank apa semua, mungkin kawan prank saja, takut-takutkan dan sebagainya. Tapi bila dia cerita ini adalah kejadian pada zaman dulu, dia rasa tahun 90-an, dia rasa waktu tu budaya prank ni masih belum menular dalam masyarakat kita. Okay? Jadi tak ada budaya prank. Mungkin ada, macam menyakat tu ada, budaya menyakat tu ada, tapi budaya prank AJ rasa tak ada lah kot. AJ rasa AJ tak pasti. Okay, kemudian dia kata tadi, firstly dia nampak pada waktu maghrib. Okay, dia jaga nampak waktu maghrib akan penampakan warna putih yang sedang terbang daripada satu pokok ke pokok yang lain. AJ tak pasti lah whether yang dia kena ganggu tu memang betul-betul langsui ke apa ke, AJ tak pasti. AJ cerita pun ni macam meremang sikit ni. AJ tak pasti apa yang dia nampak tu. Cuma ni dia mention sebab AJ waktu cerita dalam video yang AJ tayangkan tu, AJ cerita tentang gangguan pada waktu maghrib. Jadi dia nak ceritakanlah pengalaman dia tu, yang beliau mengalami firstly gangguan dia adalah pada waktu maghrib. Dan seperti yang dia katakan, bila dia berlaku kejadian itu, apa yang dia cakap, dia kata, takkanlah hantu kot terbang waktu maghrib kan, waktu tu terang lagi kot. Agak macam mustahil lah bagi, macam FJ lah kan, FJ cakap, FJ kan macam tak berapa percaya sangat waktu maghrib ni ada macam gangguan ke, ataupun kita boleh nampak hantu ke apa ke. Tapi itulah realiti yang diceritakan berkaitan dengan pada waktu maghrib, dia nampak ada benda terbang. Jadi malam keesokannya nasib dia tak baik, tapi mungkin dia dah rasa kot yang mungkin malam ni dia akan kena ganggu. Sebab tu dia kata malam ni mungkin checkmate lah dia kena kan. Lepas tu dia punya inspektor pun yang berbangsa Sing pun dah pesan kepada beliau bahawa jaga-jaga sikit, tempat itu adalah kawasan keras. Mungkin dah banyak pengalaman orang menceritakan akan hal-hal gangguan yang berlaku semasa membuat sentri dekat kawasan simpanan peluru itu. Okey, berkaitan dengan kejadian ini, AJ dah pernah mention sebelum ni. AJ tak ingat tajuk apa pada video sebelum-sebelum ni lah, iaitu berkaitan dengan siapa-siapa lah yang jadi pengawal kan. Kebiasaannya pengawal keselamatan lah.
Yang mana kalau dia first time jaga di tempat satu kawasan tu, tak kira lah kawasan sekolah ke, bangunan pejabat ke, bangunan apa ke, kalau dia first time kat situ, kebiasaannya makhluk-makhluk yang ada kat situ, diorang akan buat salam perkenalan dulu. Ini adalah pengalaman yang dikongsikan oleh kenalan-kenalan FJ yang bekerja sebagai pengawal keselamatan. Kebiasaannya diorang akan cerita, siapa-siapalah orang baru, dia akan tunjukkan diri lah, salam perkenalan. Tempat FJ kerja pun dulu ada lah juga orang cerita kan, yang FJ kerja sekarang ni, ada juga cikgu-cikgu ke pesan, dia kata kepada FJ lah, supaya kalau macam contoh FJ berada dekat kawasan sekolah ke, kalau boleh jangan buat kerja sampai waktu maghrib, diorang kata, diorang pesan, sebab takut nanti kan jumpa benda yang pelik-pelik. Sebab tu AJ dinasihati tu, AJ baru saja bekerja kat tempat kerja AJ sekarang. Jadi sekarang ni pun AJ dah lama kat situ kan. Tetapi pesanan itu AJ pegang lah. Maksudnya AJ tak adalah berada dekat kawasan tempat kerja AJ tu pada waktu selepas maghrib sampai ke malam. Sebab mungkin kalau AJ berada di situ dan AJ orang baru di situ, mungkin akan diganggu. Kata-kata yang pengawal keselamatan yang tempat AJ bekerja ni, kebiasaannya yang baru-baru lah, yang baru kerja dan sebagainya, benda tu akan memunculkan diri dia, akan menampakkan diri dia. Tapi bila dah lama-lama, contohnya bila dah lama diorang kerja di situ dan sebagainya, selalu buat rondaan dan sebagainya, dah tak ada dah gangguan-gangguan seperti itu. Macam tanya AJ tak pernah lagi lah alami situasi macam tu, dan AJ sendiri pun tak pernah nampak akan penampakan-penampakan. Tapi tanya guard yang jaga kat tempat kerja AJ, dia kata dia ada nampak lah akan sesuatu, dia terangkan lah secara detail akan rupa bentuk benda tu kan. So ini adalah pengalaman masing-masing lah, tak semestinya akan berlaku kepada semua orang. Tapi AJ rasa lah, dalam kalangan pengawal keselamatan, tak kira lah polis ke apa ke, yang kena jaga di satu tempat dan sebagainya, dan tempat itu keras, kebiasaannya benda-benda ni dia akan buat salam perkenalan. Bukan salam dari binjai salam perkenalan diorang lain macam lah. Diorang akan tunjuk whether sama ada tunjuk diri diorang ataupun ganggu. Mungkin yang tadi tu cerita mungkin sebab dia buat tak tahu je kot kan. Patutnya dia buat macam takut-takut sikit ke apa kan, mungkin benda tu dah, oh benda ni tahu dah aku ada macam tu. Tapi dia buat tak tahu, dia buat kering kan, macam dan tak kau lah dengan Walkman kan. Jadi benda tu macam geram, oh kau buat tak tahu kata, dia siram air. Tapi AJ tak pasti tentang air kencing langsui tu, AJ tak pasti air kencing langsui tu macam ni, tak silap AJ tak tahulah. Korang pernah dengar ke tentang air kencing langsui ni? AJ tak pasti. Tapi dia berada macam dalam keadaan air lah. Air yang tak tahu sama tak macam cerita tadi. AJ tak pasti sebab cerita ni pun AJ first time lah dengar daripada Apek Kuban ni, je rasa yang cerita tentang air kencing langsui ni. Jadi kalau korang ada pengalaman ke, korang tahu tentang air kencing langsui ke apa kan, boleh cerita lah dekat ruangan komen, supaya orang lain yang baca mungkin akan dapat manfaat dan dapat pengajaran lah daripada apa yang korang kongsikan. Jadi FJ ingat, sampai di sini saja untuk video reaksi seram kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.